Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Opah dan seluruh kepimpinan SPAK, sahabat pencinta Al-Quran, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan pada pagi ini kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum itu saya mohon kepada para jemaah pastikan mikrofon kita offkan dan kamera juga kita offkan, insya-Allah, bagi melancarkan majlis pada pagi ini. Saya mulai dengan ucapan tahmid kesyukuran Alhamdulillah atas pertemuan pada pagi ini yang mana merupakan pertemuan kali yang ke-16 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Al-Kabair, iaitu himpunan dosa-dosa besar. Kita nak mengetahui apakah dosa-dosa besar itu supaya kita dapat menjauhinya. Dan pertemuan yang ke-16 pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan dosa besar yang ke-23. Dosa besar yang ke-23 iaitu sumpah dusta. Kalau sempat kita akan masuk juga dosa besar yang ke-24 iaitu berbohong dalam percakapan. Dosa besar yang ke-23 bersumpah dusta. Sumpah dusta ni maknanya dia menyebut atas nama Allah tetapi dia berdusta atas nama Allah tersebut. Demi Allah saya tengok, sedangkan dia tidak tengok. Demi Allah saya tidak buat, padahal dia buat. Itu juga termasuk daripada sumpah dusta yang dikira sebagai dosa besar. Mana dalil yang menunjukkan sumpah dusta itu adalah dosa besar? Dalam kitab kita tu, muka surat 109. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah. Itu kita tahulah. Dosa syirik, dosa yang paling besar. Derhaka terhadap ibu bapa, membunuh suatu jiwa, dan bersumpah dusta. Dalam hadis ini disebut ada 4 jenis dosa besar. Kalau boleh kita bulatkan dan kita tanda nombor 1 sehingga nombor 4. Dosa besar yang pertama syirik. Yang kedua, kalau melibatkan sesama manusia, derhaka terhadap ibu bapa ataupun membunuh orang lain. Dan yang keempat dosa besar itu adalah sumpah dusta. Biasanya orang bersumpah dusta ni apa sebab? Ada 2 tujuan biasanya. Orang memberikan penyaksian palsu, bercakap dusta, menggunakan nama Allah atas dasar yang pertamanya tujuannya untuk dia dapatkan manfaat. Dia nak dapatkan manfaat. Yang kedua, tujuan orang bersumpah dusta, yang keduanya untuk menolak mudarat. Biasanya 2 ni lah. Nak dapatkan manfaat untuk diri dia ataupun menolak mudarat bagi diri dia. Lalu dia sanggup melakukan sumpah dusta. Kalau berbohong tu dosa besar dah. Sumpah dusta ni dia lebih teruk daripada bohong. Apa sebab? Dia berbohong atas nama Allah, dia bersumpah. Saya bersumpah atas nama Allah bahawasanya saya tidak buat perkara tersebut. Padahal dia buat. Saya bercakap atas nama Allah, Allah yang menjadi saksi. Saya nampak orang tu lakukan perbuatan ini. Padahal dia tidak nampak. Maka ia lebih teruk daripada dosa menipu ataupun berbohong. Kita lanjutkan. Kalimah al-yaminul ghamus bermaksud sumpah dusta yang disengajakan. Maknanya kalau dia tidak sengaja,
maka dia tidak termasuk daripada al-yaminul ghamus. Maksud disengajakan macam mana ni? Maksudnya memang dia tahu, dia tidak buat, tapi dia kata dia buat. Dia tahu dia buat, tetapi dia mengatakan dia tidak buat. Itu maknanya disengajakan. Kalau tak disengajakan, tiba-tiba terkeluar tanpa sedar, demi Allah, saya tak buat. Kemudian dia teringat, oh, bukan aku yang buat. Itu tak sengaja, terkeluar perkataan ucapan yang tiba-tiba daripada mulut dia. Itu dimaafkan. Ia dinamakan dengan al-ghamus kerana sumpah ini menjerumuskan kepada pelakunya dosa. Sebab apa dinamakan al-ghamus? Al-ghamus ni maksudnya pelakunya tahu ianya berdosa tetapi ia tetap melakukannya. Maka disebut sebagai al-ghamus. Kemudian dalil daripada hadis. Nabi SAW bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Faqala Allah Ta'ala, man dhalladhi yata'alla alayya anni la aghfira li fulanin qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Masya Allah. Hadis yang kita baca ni hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan, jika ada seseorang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bagi tahu macam mana. Saya bersumpah demi Allah, awak ni Allah Ta'ala takkan ampunkan dah. Dia pula pandai-pandai bersumpah atas nama Allah, mengatakan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Lalu Allah yang bersifat dengan Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, kasih kepada hamba-Nya, Allah berfirman, sesiapa yang bersumpah atas namaku dengan mengatakan bahawa aku tidak mengampuni si fulan, maka aku akan memberi keampunan kepadanya dan mensia-siakan amalan kamu, iaitu lelaki tersebut. Kamu ni pandai-pandai katakan Allah tidak akan mengampunkan dosa orang, sebenarnya amal kamu yang akan jadi sia-sia. Bahkan Allah ini bersifat dengan Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sebab itu hati-hati kalau kita nak katakan, awak ni memang tak ada peluang dah nak taubat ni. Demi Allah, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa awak ni. Demi Allah, awak ni masuk neraka dah ni. Demi Allah, awak ni tak masuk syurga ni. Jangan demikian. Jangan lagi-lagi dia gunakan atas nama Allah itu tadi. Allah Ta'ala cukup pantang orang gunakan namanya dan mengatakan bahawasanya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang lain. Itu bukan tugas kita. Itu Allah Maha Pengampun, kita berhusnuzan sebesar apapun dosa, sekiranya seseorang itu ikhlas, ingin bertaubat dan kembali kepadanya, Allah akan mengampunkan dosa tersebut. Kemudian dalil yang ketiga, dalam bab dosa besar, memberikan sumpah palsu. Baginda bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim, al-musbil izarahu wal mannanu wal munaffiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW sebut ada 3 golongan. Berapa golongan? Ada 3. Yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala tak sudi pun nak bercakap dengan dia. Dan Allah tidak menyucikan mereka daripada dosa. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Subhanallah. 3 golongan ini Allah mengancam dengan 3 siksaan, ancaman. Yang pertama,
Allah tak sudi nak bercakap dengan mereka. Yang kedua, Allah tidak menyucikan dosa mereka. Dan yang ketiga, Allah sediakan pada mereka ini azab yang pedih. Siapa dia tiga golongan ni? Yang pertama, orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Masya Allah. Pakaian dia ni, dia pijak-pijak. Kalau kain dia ataupun kaki seluar dia, dia pijak-pijak nak menunjukkan kemegahan dan kesombongan dia. Dia sombong dengan manusia, Allah sombong dengan dia. Ingat. Yang kedua, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian. Dia bagi pada orang, dia ungkit. Itu dia berjaya tu sebab saya lah tu. Itu masjid tu saya yang buat tu. Itu surau tu saya yang cari peruntukan tu. Dia buat baik, bagus dah. Tapi asyik selalu mengungkit-ungkit. Oh, itu kepala baik saya yang wakafkan. Itu tempat wuduk saya yang bina. Itu sekian saya, ni saya, tu saya. Sifat keakuan. Orang yang sombong macam ni, Allah akan sombong dengannya di hari akhirat. Dan yang ketiga dalam hadis ni, siapakah golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan dia, tidak menyucikan dosa dia, dan mereka ini diancam dengan azab yang cukup pedih. Yang ketiga, peniaga yang melariskan barangan jualannya dengan sumpah dusta. Masya Allah. Dia seorang businessman, peniaga. Macam mana dia punya strategi nak meningkatkan barangan jualan dia ni, maka dia gunakan agama ataupun gunakan nama Allah nak melariskan jualannya. Demi Allah, produk jualan saya ni mampu menyembuhkan 100 penyakit. Masya Allah. 100 penyakit. Lebih pada obat hospital pula. Ramai dah testimoni yang guna produk saya ni, yang sebelum ni meniarap, tak boleh bangun, sekarang ni boleh berlari. Oi, dia punya sembang lain macam. Yang tak tahannya, dia gunakan atas nama Allah. Kalau awak nak berbohong, jangan guna atas nama Allah. Itu lebih teruk, lebih dahsyat. Nak berbohong pun nampak sangat. Demi Allah, 100 orang yang guna produk saya, 110 orang yang sembuh dari penyakit. Oh, itu teruk sangat dia punya bohong tu. Maka pantang. Allah sangat pantang. Orang yang menipu, lagi-lagi menipu atas dasar menggunakan nama Allah sebagai sumpah dustanya. Ingat, tiga golongan ni, dia tidak akan dipandang oleh Allah. Dia akan dikenakan azab yang pedih dan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Orang yang sombong dengan memijak pakaian, orang yang mengungkit pemberian, orang yang bersumpah dusta bagi melariskan barang jualan. Seterusnya, diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, surat 110 daripada kitab kita. Daripada Sa'ad bin Ubaidah, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa fi lafzin faqad asyraka." Riwayat Al-Hakim. Maksudnya, sesiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia menjadi kufur dalam suatu lafaz yang lain, maka dia telah melakukan syirik. Sanadnya menepati syarat perawi di sisi Muslim. Masya Allah. Dosa besar bersumpah atas nama Allah ni, kalau berulang-ulang kali, dia boleh menjadi pelakunya itu seorang yang syirik pada Allah. Dia gunakan atas nama Allah untuk kepentingan dia. Dia menyekutukan Allah barang-barang jualan dia, tetapi dia letakkan sekali nama Allah. Dia akhirnya faqad asyraka, boleh menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Masya Allah. Seterusnya, hadis yang kelima.
Baginda juga bersabda, man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha ma lamri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban qila wa in kana syai'an yasiran qala wa in kana qadiban min arakin. Riwayat Muslim daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sesiapa yang bersumpah dengan sumpah palsu dengan tujuan untuk mengambil bahagian harta seorang Muslim, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Allahu Akbar. Baginda ditanya, walaupun nilainya sedikit, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, walaupun nilainya sebesar kayu arak, iaitu kayu siwak sekalipun. Orang biasanya bersumpah dusta ni dia nak dapatkan kepentingan diri. Dia sanggup menipu, sanggup berbohong, bahkan atas nama Allah dia berdusta. Tujuannya apa? Nak ambil duit orang supaya dia dapat manfaat, ataupun dia dapat melepaskan dirinya daripada mudarat. Orang macam ni dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka pada dia. Allah marah pada dia. Wa huwa alaihi ghadban, kata Nabi SAW. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ni memang marah pada dia. Wah, hajar awak ni. Awak adalah menipu, berbohong. Tapi awak berbohong atas nama saya. Soalannya begitulah. Marah kita kan. Orang menipu atas nama kita. Dia kata contoh sajalah. Oh, saya buat ni sebab Ustaz Wan yang bagi tahu. Padahal kita tak bagi tahu pun. Oh, saya pergi ni sebab Ustaz Wan yang suruh. Padahal kita tak suruh pun. Faham tak? Dia gunakan nama kita untuk menghalalkan perbuatan dia. Itu kita pantang tu. Awak kalau nak buat je lah. Awak kalau nak pergi je lah. Jangan pandai-pandai guna nama saya, petik nama saya. Sedangkan kita tak suruh. Faham tak? Dia guna nama kita untuk menyelamatkan diri dia. Ini bagi Allah, Allah pantang lah. Orang yang berbohong, menipu, bersumpah atas nama dia, padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang dusta, ini Allah cukup marah. Walaupun nilainya kecil. Sehingga kan Rasulullah bagi gambaran, walaupun dia menipu tu dalam bab kayu siwak. Kayu siwak ni buah gigi lah. Buah gigi. Tapi dia gunakan atas nama Allah. Oh, ini Allah cukup pantang lah orang yang menipu atas nama dia. Tak boleh. Sebab itu, orang yang berdusta ni dia bermula daripada perbuatan menipu, berbohong dan akhirnya berdusta. Kemuncaknya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang tua-tua, ikan senohong, ikan kerapu sama sedap dibuat kari. Bercakap bohong selalu menipu, kawan tiada musuh mencari. Betul tak? Orang berdusta menipu, orang yang berbohong, kawan, orang tak nak berkawan dah dengan dia. Tetapi yang dia cari itu adalah musuh. Musuh akan ramai akan datang pada dia. Menjala di laut dapat kerapu. Balik rumah dibuat singgah. Kalau tabiat suka menipu, musuh datang keliling pinggan. Ada nak jawab pantun tak pagi ni? Maknanya orang yang menipu ni akan datang pada dia musuh keliling pinggan. Sebab itu, integriti ataupun amanah dia bermula dengan kita tidak berbohong ataupun kita tidak menipu. Sebab itu kita sebut, apa-apa pun bersamalah kita dengan kebenaran, insya-Allah. Seterusnya, hadis yang ketujuh pada pagi ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, sesiapa yang bersumpah lalu berkata dalam sumpahannya, demi Lata, demi Uzza. Lata dan Uzza ni kita tulis sikit dalam catatan kita. Ia adalah nama-nama berhala. Orang-orang musyrikin, berhala ataupun patung yang dia sembah tu, dia namakan dengan nama-nama tertentu. Ada berhala namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, macam-macam nama dia. Maka hendaklah dia mengucapkan tiada Tuhan selain daripada Allah. Allah nak mengajarkan kalimah tauhid. Kalau siapa katakan demi Lata, demi Uzza, jangan cakap demikian. Jangan cakap demikian, tapi sebutkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Lata, Uzal, Manal, Hubal, Jibti, Taghut, itu bukan Tuhan. La ilaha illallah, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang ke-7. Last sekali dalil yang ke-8 pada pagi ini. Dalam bab sumpah dusta adalah dosa besar. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yahlifu 'abdun 'inda hadzal minbari 'ala yaminin athimatin walau 'ala siwaqin ratbin illa wajabat lahun nar. Maksudnya, tidak ada seorang hamba lelaki yang bersumpah dusta di sisi mimbar ini, walau sebatang kayu siwak sekalipun, melainkan wajiblah ke atasnya mendapat balasan neraka. Dia berbohong, dia berdusta, dia menipu. Walaupun dia tipu tu benda yang kecil saja, wajabat lahun nar, maka layaklah baginya untuk mendapat balasan api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan orang yang bercakap benar, kerana benar itu adalah satu sifat yang terpuji, salah satu daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-siddiq, orang yang sentiasa bercakap benar dan melakukan perkara-perkara yang benar. Alhamdulillah, selesai dosa besar yang ke-23. Kita ambil satu lagi, ada kesempatan lagi. Dosa besar yang ke-24. Dosa besar yang ke-24, muka surat 113. Orang yang selalu berbohong dalam kebanyakan percakapan. Ini orang yang selalu bohong dalam kebanyakan percakapan. Kadang-kadang kalau dia bercakap tu, kita tahu ini lebong ni. Kalau orang Terengganu sebut lebong. Lebong ni menipu lah, berbohong. Ataupun ada orang belum sempat dia buka mulut lagi, kita tengok muka dia dah, kita tahu ini muka pembohong ni. Ini awak nak goreng apa, ditipu banyak hari. Maka tipu, bohong, dusta, ia termasuk daripada dosa besar. Kita tengok dosa besar yang ke-24. Moga-moga kita dihindari daripada sifat ini, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada 3 dalam Quran. Kita baca 3-3 insya-Allah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Surah Ghafir ayat yang ke-28. Orang yang mendusta, menipu, berbohong ni, dia tak layak mendapat hidayah Allah. Allah Ta'ala kata, dah ingin aku nak bagi hidayah padamu. Begitulah kalau bahasa kasar ni. Dalil yang kedua dari Quran, Qutilal kharrasun. Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak saja.
surah Az-Zariyat ayat yang ke-10. Dia agak-agak je. Saya rasa benda ni asyik saya rasa maknanya tak pasti. Benda tak tahu benar ataupun salah. Saya rasa dia yang buat. Saya rasa dia yang suruh. Saya rasa. Kharrasun maknanya agak-agak. Qutilal kharrasun. Binasalah orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak. Dia tak pasti, dia kongsi. Kan ada satu iklan kan, kempen, tak pasti jangan kongsi. Tabayun dulu. Teliti dulu, nilai dulu betul ke tak ni. Kita dengar pendapat daripada orang ni, kita dengar pendapat orang ni. Betul ke pendapat yang kita dengar ni? Kita kena buat tabayun. Sebab apa? Banyak orang akan binasa apabila dia membuat keputusan dengan agak-agak. Maka kata Allah, qutilal kharrasun. Binasalah orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agakan saja. Dalil yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Surah Ali Imran ayat ke-61. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Subhanallah. Orang yang menipu, berbohong, berdusta ini lawan kepada sifatnya adalah amanah. Amanah. Betul tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menipu. Bahkan dia ini seorang yang cukup amanah. Bahkan gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun gurauan yang tidak ada pembohongan. Ada seorang makcik bagi tahu, wahai Rasulullah, kata makcik ni, boleh tak doa saya supaya saya ni dapat masuk syurga? Rasulullah, kalau dia nak bergurau pun dia bergurau betul. Rasulullah bagi tahu, wahai makcik, nenek-nenek takkan masuk syurga. Menangis, keluar air mata lah nenek tersebut, makcik tersebut. Sedihnya saya takkan masuk syurga. Kemudian Rasulullah jelaskan, ya betul makcik-makcik, nenek-nenek tak masuk syurga. Sebab apa? Kerana penghuni dalam syurga nanti Allah jadikan usia mereka dalam keadaan muda kembali. Barulah tersenyum makcik tersebut. Apa yang boleh kita belajar daripada hadis ini? Nabi SAW dia bersifat amanah dalam menjelaskan sesuatu. Walaupun dalam gurauan sekalipun, Rasulullah tetap menyampaikan ilmu, pengetahuan dalam keadaan penuh amanah. Betul orang tua takkan masuk syurga kerana yang tua semuanya akan dijadikan muda kembali. Macam umur 30-an. Umur 30-an kan? Sedap lagi. Masa tu tengah sedap makan. Masa tu tengah berselera kan. Kalau umur 70 masuk syurga, nak pusing syurga pun tak larat dah. Dah sakit lutut ustaz, sakit pinggang ustaz. Syurga macam-macam ada. Tak boleh nak makan ustaz, gigi tak ada ustaz. Contoh. Jadi Allah jadikan semua penghuni syurga itu dalam keadaan muda-muda. Tapi yang kita nak ambil pengajarannya, Rasulullah tidak berbohong. Dia tidak berdusta. Dia tidak menipu. Walaupun dalam gurauan, dia tetap menyampaikan dengan penuh kejujuran dan amanah. Sebab itu kita sebut tadi, lawan kepada berbohong adalah amanah. Lawan pada dusta adalah jujur amanah. Kata orang tua-tua, amanah ni penting. Kalau amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Kalau amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, hendaklah berterus terang. Kalau tahu memikul amanah, berhati-hatilah ketika melangkah. Kalau amanah sudah di tangan, semua kewajipan mesti ditunaikan. Kalau amanah sudah dipegang,
jangan sampai kecewakan orang. Kalau amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Kalau amanah tak mampu dilaksana, kembalikan jawatan dengan penuh bijaksana. Ini kata orang tua-tua dalam bab amanah. Semuanya memerlukan amanah. Tidak berdusta, tidak berbohong, tidak menipu, ia bermula dengan amanah dalam diri kita. Kemudian dalil daripada hadis kita huraikan. Banyak dalil daripada hadis ni kita bacalah setakat yang sempat. 8.20 kita berhenti, ada kelas yang lain pula lepas ni, dan saya pula perlu bergerak ke masjid pula, bertugas di masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Sesungguhnya dusta membawa kepada derhaka dan derhaka membawa kepada neraka. Seseorang yang selalu berdusta sehingga akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang selalu berdusta. Masya Allah. Orang yang cakap bohong, yang menipu, yang berdusta, dia bukan sahaja dikira dosa besar, tetapi Allah cop dia dengan satu gelaran pendusta. Masya Allah. Dia ada satu title di sisi Allah ni. Allah kenali orang ni, oh ini orang yang jujur, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Oh ini golongan ahli solat, orang yang rajin solat. Ini gelarannya ahli siam, ahli puasa sebab dia rajin puasa. Allah bagi gelaran. Oh ini gelaran apa ni? Dia selalu bohong, selalu menipu, selalu bercakap dusta. Gelaran dia kadzdzabah. Kan ada satu orang tu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah si pembohong, si penipu, si pendusta. Orang yang selalu cakap bohong, kita nak panggil dia Al-Kadzdzab. Kalau kita panggil dia marahlah, tapi di sisi Allah sebenarnya dia dapat gelaran Al-Kadzdzab, seorang yang pendusta. Jangan sampai manusia bagi gelaran namun sekian-sekian Al-Kadzdzab belakang dia. Maknanya dia kuat sangat bohong. Asyik bohong ya. Pagi, petang, siang, malam bohong. Padahal orang semua tahu dah benda ni benda benar. Dan lagi dia bohong. Dengan ekspresi muka yang penuh dengan confident dia berbohong. La ilaha illallah. Ada juga orang macam tu. Ada orang kan, dia berbohong tu semua benda dia bohong. Allahu Akbar. Ada satu kes malam di masjid saya, kaki auta katakan, betul-betul. Dia ni masjid. Polis tangkap dia sebab apa? Sebab nombor pelik motor dia tu tak ada belakang. Bila tangkap, bila dia tak pakai helmet, dia masuk ke masjid, ada polis jaga tu. Dia pun tengok ada polis, dia masuklah kawasan masjid saya dekat Bandar Tun Razak KL. Ni baru pagi kemarin jadi. Bila dia masuk masjid tu, polis pun follow belakang. Sebab nombor plate tak ada, helmet tak pakai. Bila polis tahan, cek barang dalam beg dia, dijumpailah ada dadah. Dia penagih dadah rupanya. Kemudian polis tanya, awak ni dadah beli mana? Awak datang ke masjid buat apa? Kemudian dia bohong. Dia kata apa? Saya masuk ke masjid nak solat duha, dia kata. Nak solat duha, la ilaha illallah. Nak solat duha pula, Allahu Akbar. Maksudnya bohong. Nak auta boleh pun ambil pagi peronda, datang tangkap dia lah. Sebab bila cek rekod jenayah tu, 15 ada rekod kes kesalahan dada. Nak cakapnya bohong. Depan-depan polis pun dia bohong lagi. Dia kata datang ke masjid nak solat duha. Padahal dia takut ada polis jaga depan tu. Polis tengok mencurigakan, tangkap, jumpalah dadah dalam beg dia tu. Saya tengok kemarin. Nak cakapnya bohong sampai tahap tu sekali pun. Nak solat duha, dia bagi tahu. Allahu Akbar. Seterusnya, dalil daripada hadis. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Ayatul munafiqi thalathun.
idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Munafik di sini munafik dari sudut perbuatan. Bukan munafik dari sudut iman dia. Munafik iman ni maknanya dia berpura-pura menyembah Allah sedangkan dia tidak menyembah Allah. Itu maksud munafik dari sudut iman yang diceritakan dalam surah Al-Munafiqun dalam Quran kan, tentang Abdullah bin Ubay and the gang. Itu munafik dari sudut iman. Dia ada satu lagi pembahagian munafik, munafik dari sudut perbuatan. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang munafik. Itu maksudnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik ni dia ada 3 tanda. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Bila cakap je, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkiri. Okey. Kita jumpa kat tempat sekian-sekian pukul 9 pagi ya. Tunggu bulan tak tiba-tiba. Pukul 10 pun tak sampai lagi. Dia berjanji. Dia meletakkan tarikh. Dia bagi tahu nak jumpa pukul 9. Dia pukul 10 pun tak nampak batang hidung. Contoh. Asyik on the way je memanjang. Awak dah kat mana tu? Dah pukul 9 dah ni. On the way kata dia. Asyik on the way je memanjang. Bohong. Berjanji, mungkiri. Itu tanda orang yang ada sifat munafik. Dan yang ketiga ciri orang munafik adalah wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, lalu amanah tersebut dia khianati. Maka para jemaah sekalian, marilah kita jaga diri kita daripada sifat kemunafikan ini. Bila kita bercakap yang baik-baik, yang benar sahaja. Dan apabila kita berjanji, insya-Allah seboleh mungkin kita tunaikan. Dan yang ketiga, apabila kita diberikan sesuatu amanah, tugasan, laksanakanlah dengan penuh jayanya, insya-Allah. Dan last sekali lah kita ambil hadis pada pagi ni untuk kita baca daripada cabang ataupun daripada dosa besar yang ke-24, iaitu berbohong. Last hadis pada pagi ni, hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita ambil insya-Allah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam juga, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisah wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Maksudnya, 4 perkara yang terhimpun pada diri seseorang akan menjadikannya munafik. Munafik dari sudut perbuatannya. 4 perkara ni kalau terhimpun pada diri seseorang, maka dia adalah orang munafik dari sudut perbuatan dia. Sesiapa yang mempunyai salah satunya pun, maka dia mempunyai salah satu daripada ciri-ciri kemunafikan sehinggalah dia meninggalkannya. Walaupun ada satu ciri, dia termasuk daripada orang yang ada sifat munafik. Apa dia 4 ciri ni? Kita baca dalam hadis ni. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang pertama, apabila diberi amanah, dia khianat amanah tersebut. Orang bagi amanah, bukan saja dia tak tunaikan, amanah tadi dia khianati. Allahu Akbar. Ini orang yang tak boleh dipercayai lah. Kita bagi tugas pada dia, bukan saja dia tidak buat, bahkan dia gunakan untuk kepentingan peribadi dia. Ini tak boleh. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Cakap je bohong. Cakap nipu. Yang ketiga, apabila dia berjanji, dia mungkiri janjinya. Okey, sekian-sekian kita berjanji, kita bertemu, kita jumpa. Tapi batang hidung pun tak nampak.
Bila kita tanya, asyik on the way ataupun berjanji bayar hutang. Contoh kan, okey, saya berjanji nanti dapat bonus 23 hari bulan ni, saya akan bayarlah hutang awak tu. Dah 6 bulan dah saya berjanji ni. Kali ni saya betul-betul nak bayar. Tiba-tiba datang 23 hari bulan, dapat bonus. Tak bayar juga. Macam-macam alasan lagi diberi. Orang ni disebut sebagai orang yang ada sifat kemunafikan. Dan last sekali dalam hadis yang kita ambil pada pagi ni, apabila dia bertengkar, dia akan berbuat jahat. Dia bukan sahaja bertengkar, tetapi dia akan buat jahat pada orang tu. Dia akan pukul, dia akan sihir dan sebagainya. Bukan setakat dia marah, dia akan sihir, dia akan pukul, dia akan buat macam-macam perkara kejahatan. Ini tanda-tanda orang yang sudah melekat padanya ciri-ciri kemunafikan. Banyak lagi nak dihuraikan dalam hadis-hadis yang lain. Nanti kita boleh tengoklah daripada kitab kita tu. Sekarang pun dah lebih kurang 8.20. Ada slot yang seterusnya selepas daripada ini. Moga-moga kajian kita pada pagi ini bermanfaatlah. Dosa besar yang ke-23 kita telah baca tadi, iaitu sumpah dusta, bersumpah atas nama Allah tetapi dia berbohong. Dan dosa besar yang ke-24 adalah berbohong dalam kebanyakan percakapan. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk pada dosa besar yang ke-25, membunuh diri, salah satu daripada perbuatan dosa besar. Bunuh diri sekarang ni sebahagian yang sudah jadi trend. Pergi ke jambatan, terjun jambatan kan, sehingga terpaksa dibuat papan-papan tanda ancaman hukuman siksaan orang yang bunuh diri. Ini kita akan bacalah pada pertemuan minggu depan. Wallahu a'lam, saya kembalikan kepada Allah. Dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Lagi RM1. Mudah-mudahan mendapat manfaat kepada semua. Alhamdulillah. Pengumuman selepas ni kita ada lagi kuliah duha yang akan bersama Ustaz membawakan tadabbur ya. Dan untuk itu Ustaz, kita tutup. Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Boleh. Saya nak tanya Ustaz. Assalamualaikum ya. Adakah sama dosanya bagi mereka yang menyokong orang yang kita tahu yang dia berbohong, dia munafik? Bagaimana? Kita dianjurkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kamu hendaklah saling menolong dalam perkara kebaikan dan kebajikan, dan jangan kamu saling menolong dalam perkara dosa dan perkara permusuhan. Ini suruhan dan ancaman daripada Allah. Tolong dalam perkara yang baik dan jangan tolong dalam perkara yang tidak baik. Maka menyokong orang yang berbohong ataupun kita tahu dia bohong ni, kita backup dia. Kita sokong dia, kita sanjung dia. Itu termasuk daripada saling menolong dalam perkara dosa tadi. Saling menolong dalam perkara yang tidak baik tadi. Maka kita turut mendapat saham daripada perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Bukan dikategorikan sebagai dosa besar. Bukan dia berbohong. Yang berbohongnya orang lain. Dia tolong orang berbohong saja. Dia yang kita bicarakan ni orang yang berbohong. Tapi daripada dia punya sokongan tu lebih ramai lagi, lebih ramai itu mudarat daripada mudarat daripada perbuatan itulah. Dia akan dapat saham juga tu. Tetapi orang yang berbohong tu pastilah mendapat ancaman yang lebih besar tadilah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah, mungkin setakat tu dulu ya Ustaz untuk soalan kita.